Hari ni kita nak kupas visi Digital 2035 Malaysia untuk para pelajar. Jom kita tengok. Okey, jom kita mulakan. Data terkini tunjuk skor kompetensi digital pelajar sebenarnya menurun. Semua ni berlaku masa teknologi macam AI, IoT dan 5G sedang ubah dunia kita kan? Puncanya macam-macam. Akses tak sama, guru belum sedia dan kemahiran pelajar pun ada lompongnya. Jadi, untuk atasi masalah ni, Malaysia dah tetapkan satu visi baru yang cukup berani. Tahun sasarannya 2035. Memang satu transformasi pendidikan yang besar. Misi utamanya mudah ya. Pastikan semua pelajar capai sekurang-kurangnya tahap intermediate dalam skill digital. Okey, jadi macam mana nak capai? Semuanya berpusat pada satu strategi teras. Fokusnya ada 3. Nak bagi pelajar fasih digital, bina ekosistem dan guna penilaian bersepadu. Nah, yang menariknya, strategi ni disokong oleh satu ekosistem yang ada 6 komponen. Ekosistem ni merangkumi kurikulum, persekitaran pembelajaran, teknologi dan juga pembangunan keupayaan profesional. Ia juga libatkan seminar dan kerjasama penting dengan pihak industri dan universiti. Ini kritikal. Visi besar ni ada plan perjalanannya tau, bukannya sekali harong je. Jom kita tengok timeline dia. Fasa 1 dari 2026 ke 2027 untuk bina asas. Lepas tu fasa 2 pula, nak kukuhkan sistem dengan kerjasama industri sampai 2030. Dan fasa 3 bermula 2031, nak pastikan semua sekolah dapat capai sasaran kebangsaan ni. Jom kita kenali nadi transformasi ni, iaitu Rancangan Pendidikan Malaysia. Ia berpaksikan 2 teras yang sangat kukuh. Pertama, teras strategik 2, iaitu untuk kita cungkil dan optimumkan potensi setiap seorang murid. Dan kedua, teras strategik 4, untuk kita perkukuhkan infrastruktur digital. 2 tiang utama inilah yang jadi jantung kepada keseluruhan pelan transformasi ni. Pelan transformasi digital ini dah diletakkan sebagai sasaran wajib capai. RPM memperkenalkan 2 profil utama untuk seorang murid yang berjaya di masa hadapan. Profil yang pertama ialah fasih digital. Ia tentang kebolehan untuk berfikir macam komputer secara komputasional untuk selesaikan masalah yang rumit, untuk mencipta inovasi dan paling penting ada adab dan etika yang tinggi bila berada di alam digital. Profil kedua ialah insan sejahtera. Konsep insan sejahtera ni pula ada 3 ciri teras yang jelas. Pertama, beradab. Maknanya ada peribadi yang mulia dan tutur kata yang baik. Kedua, berempati, iaitu mampu untuk rasa dan faham apa yang orang lain lalui. Dan yang ketiga, berdaya tahan. Senang cerita, kental dan tak mudah mengalah bila berdepan cabaran. Jadi, bila kita gabungkan kedua-dua profil ni, fasih digital dan insan sejahtera, matlamat besarnya jadi sangat terang. Kita nak lahirkan warga negara global yang bukan lagi jadi pengguna teknologi semata-mata, tapi jadi pencipta dan inovator teknologi. Inilah yang akan bagi mereka market value di peringkat dunia. Kenapa perubahan ni penting sangat? Dunia sedang beralih ke revolusi industri 5.0. Okey, cuba lihat perbandingan ni. Kalau IR 4.0 dulu, ceritanya semua tentang automasi, AI dan kecekapan mesin. Tapi IR 5.0 pula, fokusnya dah beralih. Ia tentang bagaimana manusia boleh bekerjasama, berkolaborasi dengan mesin pintar. Pendekatan dia lebih berpusatkan manusia atau human-centric. Penekanan RPM untuk melahirkan insan sejahtera itu sebenarnya adalah persediaan yang paling sempurna untuk dunia IR 5.0. Plan ini memang dah sediakan satu kerangka yang sangat jelas dan komprehensif. Tapi kejayaannya bukan terletak pada dokumen semata-mata. Ia akhirnya meninggalkan satu persoalan penting untuk kita semua renungkan. Apakah peranan yang kita sebagai ibu bapa, guru atau anggota masyarakat boleh mainkan untuk sama-sama membina generasi hebat ini? Ini menunjukkan komitmen yang sangat serius untuk menjadikannya satu kenyataan. Don't forget to subscribe and share.